Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ramai orang bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi di Malaysia berkenaan dengan kronologi untuk kes Iki Putra dan Nick Elin. Berikut ingin saya kongsikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kronologi untuk kes Iki Putra ini. Maklumat ini diperolehi daripada harapandaily.com. PAS PN hipokrit. Tindakan menuding jari terhadap kerajaan Madani dan guna himpunan sebagai medan politik serlah wajah sebenar kepimpinan lantang Islam. Berikut ialah kronologi lengkap. Pada 21 Ogos 2019, Iki Putra didakwa di atas kes liwat di Mahkamah Syariah Selangor. Pada 29 Februari tahun 2020, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin telah dilantik sebagai PM8. Pada ketika itu Taqiyuddin adalah Menteri Undang-Undang. Muhyiddin daripada Parti Bersatu, manakala Taqiyuddin pula adalah daripada Parti PAS. Pada 2 April 2020 pula, Tan Sri Abdul Hadi Awang telah dilantik sebagai Duta Khas. Pada 25 Februari tahun 2021, Mahkamah Persekutuan telah membenarkan cabaran Undang-Undang Iki Putra. Pada ketika ini, PAS tidak bertindak. Persoalannya, mengapa PAS pada ketika itu yang mempunyai kuasa yang cukup besar melalui Taqiyuddin sebagai Menteri Undang-Undang dan Hadi Awang adalah Duta Khas di dalam kerajaan, kedua-dua mereka tidak pula mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melakukan sesuatu. Malah mereka tidak bertindak, sedangkan mereka berada di dalam kerajaan. Pada 19 Mac 2021, kerajaan PN PAS digesa untuk pindah perlembagaan. 200 peguam tanda tangan petisyen. Apa tindakan dibuat oleh Taqiyuddin sebagai Menteri Undang-Undang dan PAS yang di dalam kerajaan? Itulah persoalan besarnya. Selepas itu, pada 7 Julai 2021, Ismail Sabri telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Pada 25 Mei tahun 2022, Nick Elin telah memfailkan notis usul untuk mencabar Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Pada 30 September tahun 2022, Mahkamah Persekutuan telah membenarkan cabaran Undang-Undang Nick Elin. PAS masih tidak bertindak. Kenapa? Mengapa? Apa sebabnya PAS tidak bertindak pada ketika ini? Pada 13 Oktober tahun 2022, petisyen difailkan oleh Nick Elin. Pada 19 November 2022, akhirnya PRU 15 telah berlangsung. Pada 24 November tahun 2022, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Pada 24 Oktober 2023, Hadi Awang akhirnya tiba-tiba tampil bagaikan seorang hero. Hadi Awang menggesa. Selepas 33 bulan, kerajaan PN nampaknya tidur lena. Beliau berkata kalau kerajaan tak bela undang-undang syariah, PN akan bertindak. Tapi dari bermulanya kes ini, iaitu pada ketika mereka menjadi kerajaan bersama dengan PPBM Bersatu, Muhyiddin Perdana Menteri ke-8 dan Taqiyuddin daripada PAS sebagai Menteri Undang-Undang. Mengapa mereka tidak bertindak pada ketika itu? Sehinggalah pada 24 Oktober barulah
24 Oktober 2023 barulah tiba-tiba mereka kononnya mau bertindak. Pada 14 November tahun 2023, PAS akhirnya memulakan serangan naratif liberal menyalahkan kerajaan Madani. Sedangkan semuanya ini tidak berlaku pada kerajaan Madani. Ianya berlaku jauh sebelum itu, yaitu pada ketika PAS menjadi kerajaan bersatu dan juga bersama dengan UMNO. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Maka dengan itu, Tun Tengku Maimun Tuan Man, yaitu Ketua Hakim Negara, menyatakan keputusannya jangan buat kenyataan menghasut isu enactment Syariah Kelantan, kata Ketua Hakim Negara. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, kita akan menanti apakah respon daripada Tok Guru Hadi Awang. Mengapa selama ini mereka tidak bertindak tegas? Baru sekarang ketika mereka menjadi pembangkang, barulah bertindak. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini muncul satu berita yang viral berkenaan dengan usaha untuk membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak, yaitu dengan mengumpul petition sebanyak 1 juta tanda tangan. Persoalan pertama yang muncul, adakah tanda tangan itu adalah asli? Adakah tanda tangan itu genuine? Adakah orang betul-betul ada 1 juta orang yang mengharapkan Datuk Seri Najib Tun Razak dibebaskan? Benarkah, bolehkah ada 1 juta ahli UMNO bersetuju untuk Najib dibebaskan? Banyak persoalan boleh timbul, macam mana metod untuk kumpul tanda tangan itu. 1 juta orang tu bukan sedikit, ramai tu. Jadi ada satu artikel yang saya ingin kongsikan. Petition 1 juta tanda tangan kepada Agung. Harap-harap semua tanda tangan yang dikumpul adalah asli. Ditulis oleh sabudin.com, Sabudin Hussein di sabudin.com.net. Sebagai langkah susulan, selepas kecewa kerana Najib Razak tidak diberi pengampunan penuh, UMNO kini mengorak satu lagi langkah terbaru untuk mengumpul 1 juta tanda tangan di kalangan ahlinya di seluruh negara untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. 1 juta tanda tangan yang bakal dipersembahkan itu adalah sebagai satu rayuan kepada Agong agar Baginda sedia untuk menimbangkan semula keputusan daripada lembaga pengampunan itu sebelum ini dan menukarnya kepada pengampunan penuh. Arahan mengumpul tanda tangan itu diberikan Presiden UMNO oleh Ahmad Zahid Hamidi dalam perjumpaan dengan ketua-ketua UMNO bahagian yang diadakan pada petang semalam. Ini pada 5 hari bulan Februari punya artikel. Bermula hari ini, semua bahagian UMNO difahamkan sudah mula mengedarkan borang kepada ketua-ketua cawangan untuk mereka mengutip tanda tangan daripada ahli di cawangan masing-masing. Borang yang sudah ditandatangan itu dikatakan dikehendaki dikembalikan semula kepada semua pejabat UMNO bahagian sebelum 4.30 petang 8 Februari, yaitu hari ini. Sudah cukup dengar kata agak sukar. Bermakna usaha untuk mengumpul 1 juta tanda tangan itu hanya diberi tempoh masa selama 4 hari saja. Macam mana mau kumpul 1 juta tanda tangan 4 hari? Bolehkah dapat 1 juta tu? Harapnya jika benar berjadi kumpul 1 juta tanda tangan nanti, tanda tangan yang dikumpul dan bakal dipersembahkan kepada Agong itu adalah tanda tangan asli daripada nama-nama yang disenaraikan itu. Janganlah pula nama ahli saja yang disenaraikan, tapi mereka yang berkenan tidak pernah pun menurunkan tanda tangan. Maksudnya orang lain akan mungkin atau mungkin ketua cawangan saja yang menandatangani bagi pihak mana-mana nama yang disenaraikan itu. Jangan begitu ya, sebab semua tanda tangan itu hendaklah dipersembahkan kepada Agong, ketua negara yang kita semua wajib setia, tidak boleh derhaka dan tidak boleh berbuat dusta. Persoalan lain, wajarkah pengumpulan tanda tangan ini dilakukan?
Apa dia punya implikasi, apa kelebihan dia. Sebagai parti yang berada dalam kerajaan, kenapa UMNO bertindak seolah-olah mereka ini pembangkang? Kerana menghantar petition dalam bentuk sejuta tanda tangan yang lebih berupa desakan daripada luar kerajaan kepada Agung. Patutkah parti dalam kerajaan berbuat demikian? Selain itu, sebagaimana disebut oleh Perdana Menteri sendiri, keputusan lembaga pengampunan adalah muktamad dan tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Jadi jika sudah muktamad dan tidak boleh dicabar, berarti ia juga tidak boleh dirayu. Jadi apa gunanya semua ini? Lagi pula, kalau semua banduan yang dipenjarakan hendak dibebaskan dengan cara menghantar petition rayuan, dengan cara dapat mengumpulkan sejuta ataupun sejumlah tanda tangan daripada penyokong-penyokong sendiri, lebih baik tutup saja semua penjara di negara ini, katanya. Nanti semua orang yang dalam penjara pun hendak buat petition rayuan juga, kata Sabudin Hussein, 5 Februari 2024. Ini betul-betul saya pun fikir kenapa perlu dilakukan. Apa dia punya implikasi kalau dorang buat? Apa faedah dorang boleh dapat? Yakin kan dapat pengampunan? Itu semualah. Okay, so Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.